Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 4 April bersama saya Zaim Zamani. Tidak dinafikan diesel antara bahan api terpenting untuk menggerakkan ekonomi dan kehidupan seharian masyarakat. Namun sejak Khamis lalu, bahan api itu tidak lagi dijual di seluruh Sri Lanka sekaligus melumpuhkan sebahagian besar ekonomi domestik dan pengangkutan awam. Lebih teruk, negara Asia Selatan dengan populasi 22 juta penduduk itu terpaksa bergelap akibat berdepan masalah terputus bekalan elektrik untuk tempoh yang paling lama. Media melaporkan petrol masih dijual namun berdepan kekurangan stok bekalan sehingga memaksa pengguna jalan raya meninggalkan kenderaan masing-masing dalam barisan yang panjang. Malah ada penduduk yang beratur berjam-jam dengan membawa tong kosong untuk mengisi bahan api sehingga ada yang pengsan kerana berdiri terlalu lama. Kemarahan penduduk semakin meningkat saban hari kerana bahan api yang diperlukan untuk memasak, makanan serta keperluan lain kini sukar diperoleh. Buat masa ini, pemilik bas persendirian mendakwa telah kehabisan bahan api dan kemungkinan tidak beroperasi seperti biasa sekiranya gagal mendapatkan bekalan dalam masa terdekat. Selain kenderaan komersial lain, bas merupakan pengangkutan darat paling banyak digunakan penduduk Sri Lanka dalam kehidupan seharian. උදේ 10ට මෙතනට ආවේ. ඉතින් දැනුයි තෙල් ඇවිල්ලා තියෙන අපි උදේ 10 ඉඳන්ම මෙතන තාම පොලිමේ. ඇයි ගෝඨාභය මහත්තයා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ මේ මිනිස්සුන්ගේ දුක තේරෙන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා බලන්න මිනිස්සුන්ගේ දුක පොඩ්ඩක්. ඇයි මෙහෙම මිනිස්සුන්ට කරන්නේ ජනතාව මේ විදිහට දුක් විඳිනවා පේන්නේ නැද්ද පොඩ්ඩක්. ජනතාව අපහසුතාවයකට පත් වෙනවා විශේෂයෙන් බස් මගින්. ඒ වගේම වෙනත් රථවාහන වල එන ජනතාවට පීඩාවක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් රජය ක්ෂණික පියවරක් ගන්න ඕනේ කියලා තමයි පොදු ජනතාවගේ මතය. Khamis lalu, syarikat bekalan kuasa mengumumkan mereka terpaksa melakukan pemotongan selama 13 jam yang merupakan tempoh paling lama. Ia berpunca daripada ketiadaan diesel untuk menghidupkan penjana kuasa elektrik. Menurut syarikat tersebut, empangan hidro yang menyediakan lebih 1/3 permintaan elektrik domestik juga sudah berada pada paras amat rendah. Yes, I am expecting it to get a lot worse, and unfortunately they are unable to contain it because the people who created the crisis are very much still in charge of the economic management. So I think it's behaviorally impossible for them to acknowledge that they have made a huge blunder and they have to reverse all these incorrect economic policy. Sejak Mac 2020, Colombo mengenakan larangan import untuk menyelamatkan mata wang asing bagi membayar hutang negara. Bagaimanapun langkah itu mengakibatkan kekurangan bekalan barangan keperluan dan menyebabkan kenaikan harga secara mendadak. Selain itu, kemelut ekonomi Sri Lanka turut diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19 yang memberikan impak besar kepada pelancongan dan perkhidmatan kiriman wang. Sementara itu, krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka turut memberi impak buruk terhadap nelayan yang berdepan kesukaran bagi mendapatkan bekalan bahan api. Ini kerana bahan api tersebut sangat diperlukan untuk menggerakkan bot dan kapal pukat bagi menangkap hasil laut. Antara yang kena tempias nelayan di Pelabuhan Negombo yang terletak di pantai barat, wilayah barat Sri Lanka. Perairan berdekatan kawasan itu merupakan lubuk udang bersaiz besar dan ikan tenggiri yang merupakan makanan ruji bagi masyarakat di negara pulau itu. Walaupun cuaca cerah dan memiliki pantai yang jernih, krisis ekonomi yang melanda menyebabkan para nelayan tidak dapat turun ke laut dan mendapatkan sumber pendapatan. ஒரு நாள் தொழிலுக்கு போனால் தான் இன்றைக்கு சோறு இல்லையோ வீட்டில் மனுஷங்க திட்டுவாங்க தொழிலுக்கு போகலைன்னு அவங்களுக்கு தெரியாதா இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை. சில குடும்பங்களில் இந்த போட் கடலுக்கு போட்டு மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து வித்தது இப்படி தான் சோறு சமைக்கிற காலகட்டம். அவ்வளவுக்கு எளிய நிலைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுறாங்க. Di sekitar muara, anak nelayan berjemur di atas geladak kapal atau menghisap rokok sambil menunggu penghantaran stok diesel yang baru. Kapal mereka cukup kelengkapan untuk turun ke laut dalam tempoh yang lama. Namun ketiadaan bahan api menghalang mereka untuk pergi berlayar.
Kebanyakan nelayan hanya turun di perairan yang berdekatan dengan darat menggunakan bot berkuasa minyak tanah yang lebih kecil. Manakala bagi kapal-kapal besar, 3 daripada 4 kapal tersebut tidak berfungsi pada hari tertentu. Sementara itu, di pasar basah tempatan, para peniaga merungut kerana krisis ekonomi memaksa mereka menaikkan harga hasil laut selain berdepan masalah kuasa membeli yang rendah di kalangan pengguna. Now it's very expensive for us because petrol problem and diesel and that's why now everything expensive for us. Very difficult to business for Sri Lanka. நினைச்சுன்னு சொன்னா நம்ம இந்த நாட்டில் இருக்கிறத விட வேற சரி எங்களுக்கு நாட்டில் வரவேற்கிறேன்னு சொன்னால் போகிறதுக்கு ரெடி குடும்பத்தோட இந்த நாட்டில் இருக்க விருப்பம் இல்லாமல் தான் இருக்குது. Bertemu kembali. Krisis ekonomi yang berpanjangan memaksa Sri Lanka mengenakan perintah darurat susulan kebangkitan orang awam yang menyertai protes besar-besaran sehingga menjejaskan bandar-bandar utama di Sri Lanka. Pengumuman itu dibuat sehari selepas ratusan penunjuk perasaan cuba menyebu kediaman Presiden negara itu, Gotabaya Rajapaksa. Berikutan ketegangan yang semakin meningkat, pihak berkuasa dikerah meningkatkan kawalan keselamatan di seluruh negara. Gotabaya berkata, perintah darurat itu dibuat untuk melindungi ketenteraman awam. Pasukan keselamatan turut diberi kuasa untuk menangkap suspek tanpa perbicaraan bagi tempoh yang lama. Sementara itu, protes turut disertai aktivis media sosial yang menuntut Rajapaksa meletak jawatan. Peserta demonstrasi bertindak ganas, membakar bas tentera dan jeep polis, menyerang anggota keselamatan dengan batu bata serta membakar tayar untuk menghalang laluan utama ke ibu negara Colombo. Sebuah bas turut dibakar untuk menghalang laluan ke kediaman peribadi Presiden. Protes menyaksikan seorang perusuh dan 5 anggota polis cedera akibat pertempuran. Susulan rusuhan itu, lebih 45 peserta protes ditahan pihak berkuasa. Pasukan keselamatan turut melepaskan tembakan, gas pemberi mata serta meriam air untuk menyuraikan penunjuk perasaan. Bagaimanapun, tidak dipastikan sama ada pasukan keselamatan menggunakan peluru hidup atau getah bagi menyurai rusuhan. இன்று நாங்கள் பார்த்த எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் மக்கள் வந்து அணிதிரண்டு இருக்கிற அவர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் இல்லாமல் தன்மை காணப்படுகிறது. ஆகவே இவை எல்லாமே நாங்கள் ஒன்று சேர்த்தால் நாங்கள் எங்களுடைய எதிர்ப்பை நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்திற்கும் இந்த அரசாங்கத்தோடு ஒன்றுபட்டிருக்கிற அனைத்து கூட்டணிகளுக்கும் நாங்கள் தெரிவித்து நிற்கிறது. Baik, kita beralih ke Sudan. Seorang penunjuk perasaan maut susulan demonstrasi pro-demokrasi menentang rampasan kuasa yang berlaku di Sudan tahun lalu. Insiden yang berlaku Khamis lalu menjadikan jumlah mangsa korban sebanyak 93 orang sejak pemimpin tentera Sudan Jeneral Abdul Fattah al-Burhan melakukan rampasan kuasa 25 Oktober tahun lalu. Mangsa berusia 23 tahun terbunuh setelah ditembak dengan peluru hidup oleh tentera junta dalam satu demonstrasi di Khartoum. Rampasan kuasa diketuai Abdul Fattah menerima tentangan hebat oleh masyarakat dunia kerana melengahkan proses mengembalikan pentadbiran negara kepada kuasa rakyat. Situasi ekonomi Sudan yang sedia merudum diburukkan lagi sejak rampasan tersebut, di mana sebilangan negara barat menghentikan penghantaran bantuan disebabkan kelewatan tentera junta dilihat tidak bersedia melepaskan kuasanya. Mata wang sudah jatuh merudum sejak beberapa minggu lalu. Dan pada masa yang sama, harga makanan, bahan api dan barangan keperluan pula meningkat. Ia diburukkan lagi dengan isu pencerobohan Ukraine oleh Rusia kerana kedua-dua negara tersebut ialah pengeluar gandum yang menjadi makanan ruji rakyat Sudan. Baru-baru ini, Jeneral Abdul Fattah mengancam akan mengusir wakil khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke negara itu. Ia susulan wakil PBB Volker Perthes mengeluarkan kenyataan bahawa Sudan menuju keruntuhan ekonomi dan keselamatan
sekiranya gagal menyelesaikan krisis politik. Dalam pada itu, Abdul Fattah turut memberi amaran kepada PBB agar tidak masuk campur dalam masalah melibatkan negaranya. Untuk rekod, perbalahan antara tentera junta dan kerajaan awam berlaku sejak Presiden Omar al-Bashir digulingkan pada 2019 lalu. Sebelum ini, pilihan raya umum Sudan dijadualkan pada Julai 2023. Sekian Global Hijrah untuk minggu ini. Lagi kupasan isu dunia Ahad minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.